Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selamat sejahtera. Kembali kita bersama dalam segmen kali ini. Kalau kita lihat banyak kem-kem di sini, dan pada ketika ini kami berada di Pantai Serasa, di mana diadakan perkemahan pengakap di daerah Brunei Mora. Ini memberikan peluang di musim percutian sekolah. Kalau kita melihat di sini ada di antara anak-anak sekolah yang mengambil kesempatan ini membuat kerja-kerja mengusai kem ketika waktu lapangan ni. Dan kalau kita lihat juga mereka ni dididik dengan disiplin, dengan kreativiti, dengan membuat kerja-kerja di sepanjang perkemahan 3 hari yang dijalankan. Dan kita lihat di sini ada di antara mereka mengambil kesempatan berehat tidur di dalam kem ini. Dan inilah salah sebuah kem kalau dapat kita lihat. Inilah di antara mereka sedang berehat tidur. Setelah kepenatan mungkin di sebelah malam mereka mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan sehingga lewat malam, walaupun sebenarnya mereka ini dihadkan dalam perkemahan waktu tidur, tetapi ada di antara mereka mungkin ditugaskan menjaga ataupun mengawal sehingga pagi. Jadi kesempatan ini digunakan untuk mereka rehat. Dan ketika ini kebetulan tidak ada kegiatan. Ini di antara peserta-peserta perkemahan yang mengambil kesempatan untuk santai, rehat. Inilah. Assalamualaikum. Selaku anak pengakap, Indah boleh lari kemari dulu lah. Okey, siapa nama? Fatina Nika. Dari sekolah? Sekolah Menengah Saidina Hasan. Pengakap apa namanya ni? Pengakap muda. Okey, macam mana pengalaman berkemah? Siap. Apa yang syok? Ada cabaran macam-macam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama? Nama saya Awi Kalsum. Dari? Sekolah Menengah Saidina Hasan. Berapa orang dari sekolah menengah Saidina? 18 orang, tolak seorang 17. Macam mana perasaan ada kali keberapa berkemah? Banyak kali lah. So, banyak kali ngikut. Selalunya berkemah ni rasanya berkemah di tepi pantai, selalunya berkemah di dalam hutan. Ini di tepi pantai, macam mana perbezaan? Perbezaan berkemah di tepi pantai, kalau di sini ya pemandangannya selesa, nyaman dilihat, dapat mengayal, beraktiviti luas, macam-macam lah. Dan bercakap mengenai dengan night march pula. Night march ni berjalan di waktu malam tanpa menggunakan torchlight dan sebagainya. Kalau berjalan di hutan mungkin gelap night march. Tapi kalau di pantai ni rasanya mungkin terang sedikit lah. Mungkin ada perbezaan-perbezaan yang dapat diceritakan dari pengalaman yang pernah dilalui. Dari pengalaman yang pernah saya lalui, semasa night march, kan kalau malam-malam tu galak dia dapat lihat, mesti tutup mata mesti pegang bahu kawan. Tapi ditukar sama trup-trup lain, sama kawan sekolah lain. Macam mana rasanya berkemah ataupun perkemahan di waktu cuti sekolah, khususnya di tepi pantai? Boleh lah dalam ia macam kerasan sajok angin betul apa mendengarnya bisa lah. Peserta-peserta pengakap menggunakan waktu ini untuk berbagai-bagai kegiatan tersendiri. Ini mungkin sementara menantikan waktunya yang telah diaturkan mengikut jadual. Jadi apapun kita akan mengikuti bersama dengan kem komandan yang kalau kelihatan sekarang ini bersama dengan beberapa orang penuntut yang ikut serta bersama Cikgu Sunardi, kem komandannya. Assalamualaikum. Apa kabar Cikgu? Di Cikgu di sini ramai. Siapa kem komandan ni Cikgu? Cikgu ni. Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu Sunardi. Okey Cikgu. Satu perkemahan semasa percutian sekolah ni selama 3 hari kami difahamkan. Jadi dalam 3 hari ini apa saja kegiatan yang pihak Cikgu aturkan? Dalam 3 hari ini bermacam-macam aktiviti yang kami lakukan, seperti aktiviti kayak belajar kayak kawat. Ini untuk adalah tujuan dorang ini untuk membiasakan diri dalam untuk jati diri dorang lah, supaya berpasukan.
Kedua, hari ini aktiviti pengkalan lah diadakan seperti ada belajar first aid, belajar semi-por. Satu, ada juga adalah aktiviti jati diri seperti flying fox, abseiling sama kayak. Okey, Cikgu. Selama 3 hari perkemahan dijalankan, apa saja kegiatan-kegiatan yang telah diatur? Okay. Dalam masa 3 hari ini, bermacam-macam aktiviti telah diaturkan seperti berkawat. Ini untuk dorongannya untuk aktiviti perpustakaan supaya dorang itu bekerjasama bersama lain dengan ahli-ahlinya. Dan juga ada juga aktiviti pangkalan di mana pangkalan ini ada bermacam-macam aktiviti lah seperti belajar semi-por, bahasa isyarat menggunakan bendera, first aid, dorang belajar first aid seperti kaedah-kaedah membalat lah, cara luka, dan juga dorang ada belajar Camp scam dan juga aktiviti jati diri seperti kayak, abseiling dan juga flying fox. Jadi sementara tu kita ni berjalan-jalan di luar camp, mungkin sambil Cikgu menjelaskanlah. Berapa ramai sebenarnya mereka yang ikut serta? Ahli yang ikut serta ada seramai 178 orang. Pemimpin ada dalam 20 lebih orang. Sekolah yang mengikuti ada seramai 8 buah sekolah semuanya. Dari perkemahan musim ini, adakah perkemahan seperti ini sering diadakan di setiap tahun? Memang diadakan setiap tahun. Setiap cuti penggal sekolah setiap tahun. Tempatnya macam mana? Tempatnya berbeza-beza. Ini yang pertama kali berada di pantai lah. Biasanya kami mengadakan di HQ Scout di Beribik. Kami kan mau merasa suasana berbeza lah daripada hutan dan pantai. Dan mau tahu apa perbezaan. Ada juga lah. Kalau di hutan, banyaknya kami berada dalam hutan di bawah pokok. Kan? Kalau di sini, ya kawasan lapang dan berangin. Jadi, macam itulah. Dan dalam pada tu, sepanjang pengalaman Cikgu dalam perkemahan, bukan saja hari ini, yang sudah-sudah, apa pengalaman-pengalaman pahit dan manis dalam perkemahan? Pengalaman itu banyak pulang. Contohnya hujan lebat, licak, pernah juga kaki lumpur. Yang penting adalah yang pengalamannya manis itu pun banyak juga. Berjumpa sama ahli-ahli baru, kenalan. Jadi itu pengalaman-pengalaman dalam perkemahan. Sejauh ini mungkin ada mengalami pengalaman-pengalaman yang tragis atau barangkali ekstrim dan macam-macam lah. Macam mana cara Cikgu mengatas? Kami memang ada ahli jawatan kuasanya yang handle lah untuk macam kalau ada sebarang kecemasan. Kalau malam kami mengadakan sentri. Artinya 2 orang menjaga setiap kumpulan, dorang punya kumpulan lah akan menjaga dorang punya kawasan perkemahan setiap 2 jam tukar. Ya, selain daripada pada tahun ini memilih Pantai Serasa, mungkin ada perancangan-perancangan lain di masa-masa akan datang, mungkin perkemahan di pulau dan sebagainya di mana kita ni melihat ada pipe iron, ada elektrik. InsyaAllah mungkin ada perancangannya di masa lain, mungkin tempat lain seperti kawasan jauh pada kawasan Mungkin di pulau Pelumpur. Kemungkinan lah. Jadi kita mempunyai sebenarnya banyak tempat-tempat yang lebih menarik dalam perkemahan dan memberikan ilmu kepada anak-anak kita ini juga. Syabas dan tahniah. Mudah-mudahan ini memberikan sesuatu ilmu yang barulah khususnya untuk anak-anak kita ini sampai mengisikan masa percutian sekolah. Terima kasih Cikgu. Terima kasih kembali. Kita renungkan titah ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Suria Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzadin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Belia Kebangsaan 2 hari bulan Ogos 2008 yang mana menyentuh kita semua menyedari untuk mewujudkan belia cemerlang adalah memerlukan penglibatan semua pihak termasuk individu, keluarga dan masyarakat. Tambahan pula kesan kedarasan arus globalisasi masa kini telah menimbulkan pelbagai cabaran serta hambatan dalam usaha mewujudkan belia cemerlang itu. Termasuklah cabaran-cabaran dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Kerana itu, para belia tidak ada pilihan lain kecuali sentiasa berusaha meningkatkan kebolehan dan kemahiran. Hanya dengan cara ini sahaja seseorang dapat diharapkan untuk menjadi belia yang cemerlang. Baginda percaya belia pada hari ini dengan berbekalkan ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada pelbagai institusi pendidikan sama ada di dalam maupun di luar negara
akan berupaya membuat pilihan terbaik. Baginda percaya belia pada hari ini dengan berbekalkan ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada pelbagai institusi pendidikan, sama ada di dalam maupun di luar negara, akan berupaya membuat pilihan terbaik, bijaksana dalam menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Itulah petikan titah Kebadulian Maha Mulia pada sempena dengan Hari Belia Kebangsaan 2 Ogos 2006. Dan Auda, kalau kita tinjau Persatuan Pengakap sebenarnya adalah sebuah persatuan pengakap di United Kingdom yang diiktiraf oleh Pertubuhan Dunia bagi pergerakan pengakap. Pergerakan pengakap bermula pada tahun 1907 melalui usaha Robert Baden-Powell, dan Persatuan Pengakap telah ditubuhkan di bawah nama sebelumnya Persatuan Pengakap Budak Lelaki pada tahun 1910 yang diluluskan di bawah Piagam Parlimen United Kingdom. Nama Persatuan Pengakap Budak Lelaki ditukar menjadi Persatuan Pengakap pada tahun 1967. Matlamat penubuhan Persatuan Pengakap adalah untuk menggalakkan pembangunan golongan muda dalam mencapai potensi fizikal, intelektual, sosial dan kerohanian mereka sepenuhnya sebagai individu, warga negara yang bertanggungjawab dan sebagai ahli masyarakat tempatan, kebangsaan dan antarabangsa. Persatuan Pengakap menyediakan program untuk membantu golongan muda yang berusia 6 hingga 25 tahun mencapai matlamat ini. Sesuai dengan titah Kebadulian Maha Mulia yang diadakan sempena dengan sambutan Hari Belia pada 2 Ogos 2008. Dan dalam pada itu, dasar belia negara pula, matlamat dasar belia negara mewujudkan belia Brunei cemerlang. Menanam dan mengukuhkan pada belia nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang terkandung dalam perlembagaan negara dan juga memupuk rasa kepunyaan, patriotisme, beriltizam, berazam dan berhaluan yang jelas. Di samping memperkembangkan di kalangan belia pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan serta menanam dalam diri mereka sikap dan kualiti bertanggungjawab, berdisiplin, dinamik, dapat menyesuaikan diri dan berdikari bagi pembangunan negara di samping mengukuhkan perpaduan negara. Dan juga menggalakkan penglibatan belia dalam perkembangan ekonomi yang kukuh dan berlanjutan. Sekali ya. Dan bila kita bercakap mengenai dengan sejarah pengakap yang ada hubung kaitnya di Brunei, di mana Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, Persatuan Pengakap Negara Brunei Darussalam diasaskan pada tahun 1933 dan menjadi ahli Pertubuhan Dunia Pergerakan Darussalam diasaskan pada tahun 1933 dan menjadi ahli Pertubuhan Dunia Pergerakan Pengakap pada tahun 1981. Alhamdulillah, itulah yang sempat kita gambarkan dalam perkemahan selama 3 hari Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Mora yang mengadakan perkemahan di Pantai Serasa ini. Jadi dalam perkemahan seperti ini pastinya memberikan sesuatu yang terbaik dan satu ilmu kepada mereka. Dan kalau kita lihat di sini banyak remaja-remaja belia-belia Ketani berkemah di sini ini, ikut berkemah, mempunyai pengalaman yang cukup baik, lebih-lebih lagi berkemah di tepi pantai karena mereka ini selalu berkemah di dalam hutan. Walaupun perbezaan perkemahan hari ini disediakan kem, air dan segalanya dimasakkan, tetapi jauh berbeza dengan dulu waktu perkemahan dulu-dulu di mana perkemahan dengan membuat kem sendiri, membuat tempat-tempat pembuangan sampah iaitu basah dan kering seperti dengan kreativiti yang ada. Jadi macam-macamlah yang boleh memberikan ilmu kepada mereka, memberikan peluang pada anak-anak kita untuk membuat kreativiti mereka, melakukan sesuatu yang terbaik, mengajar mereka berfikir dengan lebih baik ke arah pemikiran-pemikiran yang positif. Seperti hari ini mereka beberapa perkara melakukan kegiatan membuat kreativiti dengan benda-benda yang mereka jumpai di tepi pantai. Itu juga satu latihan minda untuk anak-anak Ketani. Mudah-mudahan anak-anak Ketani menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang berguna kepada bangsa, agama dan negara serta berbakti kepada kedua orang tua. Hingga jumpa lagi, salam hormat. Semoga anak-anak terus menyedari sebenarnya hakikat hidup kita. Kita makan untuk hidup, tapi kita hidup bukan untuk makan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.